Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita akan tengok tentang aplikasi muatan haba tentu. Okey, kalau awak tengok kat sini rumah-rumah tradisional. Sebelum tu awak kena tahu konsep muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu ini apabila C ni simbol untuk muatan haba tentu. Okey, di mana apabila muatan haba tentu tinggi, maksudnya kat sini ialah dia boleh dia lambat panas, kemudian dia lambat sejuk, lambat sejuk. Okey, lambat panas dan lambat sejuk. Lambat panas ni maksudnya haba kita bekalkan haba lah. Haba ni kita bekalkan. Kan? Jadi bila kita bekalkan dia lambat panas. Sebab apa dia lambat panas? Maksudnya di sini ialah dia boleh simpan haba yang banyak. Kemudian lambat sejuk ni maksudnya haba tu maksudnya dibebaskan. Okey. Okey, haba tu dibebaskan. Jadi kalau awak tengok kat sini, rumah kayu ni muatan haba tentunya tinggi. Okey, bila muatan haba tentu yang tinggi, maka contohnya cuaca tropika ni, iklim tropika ni, matahari contohnya Malaysia kan. Malaysia ni kat sini cuaca je mungkin dia punya suhunya mungkin 40 darjah Celsius. Apa yang berlaku ialah kayu ni dia boleh simpan haba yang banyak. Sebab muatan haba tentunya tinggi dan dia lambat panas. Okay, kemudian dia juga penambat haba yang baik. Maka kita sesuai guna zaman dulu kita guna kayu. Okay, kemudian di kawasan sejuk juga, mengapa mereka menggunakan kayu? Yang pertama ialah haba ni kita tak nak haba tu dia bebas keluar. Jadi sebab dia penambat haba yang baik, maka apa yang berlaku ialah rumah tu dia boleh simpan haba. Jadi disimpan haba sebab kita orang tengok rumah apa namanya dalam dia panggil sebagai kalau rumah-rumah di England dia suka bakar kan dalam rumah. Jadi haba tu sentiasa berada dalam rumah. Sebab kayu dia penambat. Okey. Cikgu, mengapa zaman sekarang ni kita jarang buat rumah kayu? Sebab apa? Sebab apa Iman Nina? Kenapa kita guna rumah sekarang ni jarang nak jumpa rumah kayu? Padahal kita belajar kat sini rumah kayu elok. Muatan haba tentu yang tinggi. Tapi sekarang jarang terjumpa rumah kayu, semua rumah batu, rumah konkrit. Okey, mengapa Iman Nina? Cikgu nak jawab. Ya, sebab dia punya kos. Kos sekarang ni tinggi untuk membina rumah kayu berbanding dengan rumah konkrit. Jadi sebab itulah sekarang ni rumah konkrit kalau awak nak buat, awak terpaksa pasang aircon. Zaman dulu tak perlu sebab dia buat daripada kayu. Okey, itu konsep yang pertama, aplikasi. Okey, yang kedua, ini adalah peralatan memasak. Okey, peralatan memasak ini pun sama juga. Awak makanan ni, awak nak cepat panas kan? Di bahagian ni. Jadi, muatan haba tentu ni, awak nak dapat tinggi ke nak dapat rendah? Ifat. Awak chat pada ruang chat, awak komen pada ruang chat tu. Yang cikgu bulat tu. Muatan haba tentu nak tinggi ke nak rendah? Okey, bagus Nurin. Nurin bagus. Muatan haba tentu kat sini, kita nak yang rendah. Supaya, apabila muatan tentunya rendah, apa akan jadi? Dia cepat panas kan? Dia cepat panas. Bila cepat panas, cepatlah masak kat sini. Makanan tu cepatlah masak. Ataupun lauk makanan lah. Sebab itu, di yang bahagian bulat ni, kita buat daripada besi. Besi adalah muatan haba tentu yang rendah. Jadi makanan. Tetapi sebaliknya, kalau pemegang, pemegang ni hajar. Awak rasa nak pakai pemegang ni, nak muatan haba tentu tinggi ke muatan haba tentu yang rendah? Okey. Ya, bagus. Memegang, kita pakai muatan haba yang tinggi supaya dia lambat panas. Jadi bila awak pegang macam tu, lambatlah panas yang sejuk. Lambat panas. Sebab kita nak pegang. Jadi bila lambat panas, dia boleh simpan haba yang banyak. Jadi awak boleh pegang benda tu.
Jadi muatan haba kena tinggi sebab dia lambat panas. Yang bahagian ni awak kena dapat muatan haba yang rendah supaya cepat panas. Makanan tu cepatlah dia masak. Okey. Okey. Sama juga awak dah masak, jadi awak letak pada periuk tanah liat. Jadi periuk tanah liat ni kat sini. Periuk tanah liat kat sini, muatan haba tentunya adalah tinggi supaya apabila dia tinggi, sekarang kita tak panas dah. Api dah keluar. Tapi sekarang ni dia haba dibebaskan. Jadi haba dibebaskan, dia lambat panas. Dia lambat sejuk. Jadi sebab dia boleh simpan haba yang banyak. Jadi pada periuk tanah liat tu kita buat muatan-muatan haba tentu yang tinggi. Sebab sekarang ni dia haba tu tak kita bekalkan. Kita nak sentiasa berada dalam bekas tu. Jadi dia lambat sejuk. Kalau muatan haba tinggi, lambat panas. Lambat panas tu kalau haba dibekalkan. Lambat sejuk kalau haba tu kita tarik keluar. Okey, bergantung pada keadaan dia. Okey, ni tengok sistem radiator kereta. Okey, untuk pengetahuan awak, ini berada dalam enjin. Mana enjin? Enjin kat mana enjin? Enjin kat sini. Yang cikgu lorek-lorek ni, ini semua adalah bahagian enjin. Ini semua enjin. Yang cikgu lorek ni, ini adalah enjin. Okey, enjin ini, sifat dia banyak menghasilkan tenaga haba. Dia banyak menghasilkan tenaga haba. Tenaga haba ini mesti kita lepaskan kat bawah. Kita mesti bebaskan dia. Supaya kalau tidak, enjin itu akan mengalami kerosakan. Jadi macam mana kita nak haba tu nak lepaskan mana? Haba yang dihasilkan oleh enjin itu nak dilepaskan ke mana? Jadi haba ini apa akan jadi? Okey, yang ini anak panah apa? Yang pertama kita menggunakan air. Okey, mengapa kita guna air? Sebab muatan haba tentunya tinggi. Jadi dia kat sini muatan tinggi, dia kalau kita ni dia maksudnya ni lambat panas, kan? Dia lambat panas. Sebab apa dia boleh lambat panas? Lambat panas maksudnya kat sini ialah dia boleh simpan haba yang banyak. Simpan haba yang banyak. Okey. Jadi kat mana? Okey, mana air? Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, ini air. Ini air. Air lalu enjin, jadi haba tu diserap oleh air. Jadi air. Ini yang cikgu alih tu, ini semua air. Air. Ini anak panah air. Jadi kat sini, haba yang enjin tu bebaskan haba diserap oleh air. Okey, kemudian sekarang kat sini, air ni. Air sekarang ni, air panas. Sebab apa air itu air panas? Sebab haba sekarang diserap oleh haba tu, air terserap oleh haba. Jadi kat sini air panas. Jadi macam mana kita nak bagi sekarang ni air panas ni? Jadi macam mana kita nak bagi air itu sejuk? Jadi kat sini ada aliran udara. Jadi kalau tengok ini air, ini aliran udara, udara masuk kat sini. Jadi kat sini haba akan dibebaskan kat sini. Nampak? Kat sini. Jadi kat sini haba dibebaskan. Jadi air kat bawah ni, jadi kat sini haba dibebaskan. Jadi kat sini air sejuk lah. Sebab apa sejuk? Sebab haba tu telah dibebaskan. Okey, boleh faham tak konsep dia? Jadi kat sini bawah tu air sejuk, haba diserap, atas tu air panas. Itulah konsep dia. Boleh. Jadi sebab itulah mengapa kita guna air? Air tu murah. Semua kat Malaysia senang cari air. Kemudian yang kedua adalah dia muatan haba tentu yang tinggi supaya dia boleh serap haba yang banyak. Itu dua konsep. Okey, boleh Boleh? Boleh faham? Ini konsep radiator kereta. Okey. Ke Fahim? Tidur ke Fahim? Ya, boleh Fahim. Boleh cikgu. Okey. Tak ingat tidur. Okey, bagus. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, kapsul angkasa. Kapsul angkasa ini sebenarnya apa? Kapsul angkasa memasuki atmosfera melalui rintangan udara yang tinggi menyebabkan suhunya meningkat. Sebab
kalau awak tengok kat sini ada banyak rintangan udara. Dekat sini banyak udara, jadi kat sini akan berlaku rintangan udara. Okey, ni rintangan udara. Jadi apabila kapsul tu langgar dengan molekul menghasilkan rintangan udara, dia akan menghasilkan banyak tenaga haba. Okey, dia akan banyak menghasilkan tenaga haba. Jadi kat sini kalau awak tengok kapsul ni, mana kapsul? Yang ni. Yang cikgu lorek ni, ini adalah kapsul. Jadi kapsul ni yang pertama, dia mesti mempunyai muatan haba tentu yang tinggi supaya dia tidak mudah panas. Kan? Dia lambat panas. Yang kedua, takat leburnya mestilah tinggi supaya contohnya takat lebur tinggi ni kalau 300 darjah Celsius, contoh ni takat lebur tinggi. Contoh 3000, kita buat 1300 lah. Okey. Takat lebur tinggi. Masuk kat sini, kalau takat leburnya 1300, ke bawah dia tak lebur. Lebur ni maksudnya apa? Lebur ni maksudnya pepejal tukar menjadi cecair. Tapi kalau takat leburnya, contohlah takat leburnya 500, ni takat lebur yang rendah. Takat lebur rendah. Pada suhu 501 darjah, apa akan jadi? Kapsul ini akan cecair, akan menjadi cecair. Jadi, kadang kita nak kapsul ni tukar menjadi cecair. Jadi di sini, kita mestilah pakai takat lebur yang tinggi supaya kapsul itu tidak mudah menjadi cecair. Okey, boleh? Khairul Nisa boleh? Komen sikit pada ruang chat tu. Kalau boleh. Okey. Khairul Nisa boleh? Okey. Pembinaan bangunan hijau. Okey, kita tengok kat sini. Ini adalah bumbung. Okey, bumbung ni kalau awak tengok, kita letak kat mana? Kita letak satu macam penebat. Mana penebat? Yang ni. Yang kuning ni. Ini adalah penebat supaya apa? Penebat ini dibuat daripada styrofoam. Dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Jadi kalau muatan haba tentu yang tinggi, jadi dia lambat panas. Jadi dia kuranglah suhu dalam bangunan tu. Okey, itulah kita. Kadang-kadang tu kita ikut situasi kan, kita nak muatan haba tentu yang tinggi, kadang-kadang kita nak muatan haba tentu yang rendah. Bergantung kepada apa yang kita nak kat situ. Okey, bergantung pada situasi. Contohnya kat sini, memasak. Memasak ni, cikgu dah cerita tadi kan. Bahagian yang badan periuk ni, yang ni, kita pakai muatan haba tentu yang rendah. Supaya dia cepat panas. Jadi makanan tu cepat sejuk lah. Tapi yang ni, yang cikgu lorek ni, ini pemegang. Pemegang ni mesti muatan haba tentu yang tinggi supaya dia lambat panas. Itu gantung pada situasi apa yang awak nak lah. Okey, boleh satu lagi ialah tentang bayu laut. Okey, bayu laut ni agak awak rasa berlaku pada waktu siang ke pada waktu malam? Aina Kazimah. Awak rasa berlaku pada waktu siang ke waktu malam? Bayu laut. Komen sikit balik ruang chat tu. Ya. Bayu laut dia berlaku pada waktu siang. Bayu tu apa? Bayu tu macam angin kan? Angin. Jadi maksudnya kat sini, angin ini dia datang daripada laut. Maksudnya datang daripada laut. Okey, itu bayu. Mengapa datang daripada laut bayu tu? Pertama, awak kena cerita tentang muatan haba tentu. Muatan haba tentu tanah adalah rendah. Yang cikgu lukis tu muatan haba tentu tanah. Kemudian, muatan haba tentu air laut adalah tinggi. Jadi bila panas, ni matahari kan? Ni matahari. Sebab waktu siang, jadi kalau muatan haba tentu rendah, dia cepat panas. Jadi apabila dia cepat panas, apa akan jadi?
maksudnya banyak tenaga haba dekat sini. Ni tenaga haba yang cikgu lorek ni tenaga haba. Banyak tenaga haba tu berada dalam atas tanah. Okey, apa akan jadi dekat sini? Udara itu dipanaskan. Udara itu dipanaskan. Sebab apa? Sebab dekat sini banyak tenaga haba. Dekat tanah tu dah banyak tenaga haba. Jadi udara dekat tanah tu dipanaskan. Okey, apabila udara panas, okey, ini nombor satu. Nombor dua, udara panas akan pergi ke atas. Udara panas ni akan pergi ke atas. Sebab apa? Sebab dia ringan. Bila dia ringan, dia akan naik ke atas. Okey, itu nombor dua. Okey, kemudian kalau awak tengok kat sini, dekat sini kan kalau sini kan sejuk. Kan udara kat sini sejuk. Udara sini sejuk. Okey, udara sejuk ini akan bergerak daripada angin ni akan bergerak daripada udara sejuk ke udara panas. Jadi sebabkan dia, jadi proses ini pun berulang. Jadi nampak kat sini. Situlah. Sebab udara ini dia bergerak daripada udara sejuk ke udara panas. Jadi sebab itulah proses dia macam tu. Jadi dia begitu. Jadi bayu tu datang daripada bayu laut. Sebab udara datang daripada laut. Macam itulah. Okey, udara bergerak daripada sejuk ke panas. Konsep dia macam tu. Okey, boleh berbanding ini siang ni haba dibekalkan. Haba dibekalkan. Okey. Kalau waktu malam pula sebaliknya. Malam ni sebaliknya. Malam ni jadi haba dibekal. Sekarang bila malam ialah haba tu dibebaskan. Sekarang dibebaskan. Dibebaskan. Haba tu kita kena bebas sebab waktu malam. Waktu malam haba kita kena bebaskan. Okey. Sama juga. Jadi muatan haba tentu sini rendah. Tanah memang muatan haba tentu yang rendah. Kalau malam, muatan haba tentunya adalah tinggi. Okey. Itu konsep yang awak kena tahu. Jadi bila malam, apa akan jadi? Laut ini, air laut ni banyak bebaskan haba. Dia banyak haba dibebaskan kat sini. Haba dibebaskan kawasan ni. Haba dibebaskan. Bila haba dibebaskan kat sini, banyaklah tenaga haba kat sini. Yang cikgu buat titik ni, haba. Jadi kat sini, udara akan, nombor satu, udara dipanaskan. Sebab apa dipanaskan? Sebab sudah banyak haba dibebaskan oleh air laut tu. Jadi sekarang udara dekat sini jadi panas. Bila udara dipanas, jadi udara panas ni dia akan naik ke atas. Konsep dia sama juga. Jadi kat sini, dia naik atas. Sebab apa dia naik atas? Sebab jisimnya adalah rendah. Jisim ni nombor 2. Jadi kat sini udara tu naik atas. Okey, udara kat sini sejuk. Udara dekat sini sejuk. Dekat tanah ni sejuk. Jadi udara sejuk waktu malam di tanah. Jadi angin tu bergerak daripada udara sejuk ke udara panas. Jadi kalau malam terhasillah bayu darat. Itu konsep dia. Okey, boleh tentang bayu darat dengan bayu laut. Okey, habis tentang aplikasi muatan haba tentu. Jadi kita seterusnya kita tengok tentang haba pendam tentu. Okey. Haba pendam tentu. Okey, boleh. Hajar boleh jar. Aplikasi muatan haba tentu. Komen sikit pada ruang chat tu. Okey. Apa itu haba pendam? Haba pendam ni awak kena tahu. Dia sama ada dua. Sama ada diserap ataupun dibebaskan haba. Haba ni bukan serap je. Dia boleh bebas, boleh serap. Jadi kalau awak tengok kat sini, kalau untuk proses peleburan,
peleburan tu apa? Peleburan ni adalah daripada pepejal ke cecair. Itu dipanggil lebur. Okey. Ataupun cecair menjadi gas dipanggil sebagai pendidihan. Itu haba diserap tanpa perubahan suhu. Contohnya kat sini 0 darjah Celsius. Pepejal menjadi cecair, dia tukar fasa je. Tapi suhunya sama. 0 darjah Celsius. Ataupun cecair nak jadi kepada gas. Okey, berapa suhunya? 100 darjah Celsius. Ini haba pendam diserap. Kalau haba pendam dibebaskan, ada dua proses. Sama ada proses kondensasi. Kondensasi di mana? Kondensasi ni adalah daripada gas nak tukar menjadi cecair. Ini proses kondensasi. Tapi sekarang ni suhunya sama tak? Suhunya masih sama. Tak berubah. Kat sini haba pendam dibebaskan. Jadi ataupun proses yang kedua adalah pembekuan. Pembekuan di mana? Cecair bertukar menjadi pepejal. Proses ini haba pendam tu kita bebaskan. Tak semestinya haba tu kita serap, bergantung kepada proses. Kalau gas tukar cecair, cecair tukar pada pepejal, itu haba pendam kita bebas. Kalau pepejal nak tukar cecair kepada gas, itu haba pendam tu kita kena serap. Okey, boleh . Jadi sebenarnya haba pendam ini terbahagi kepada dua jenis. Tadi haba pendam. Sekarang ni kita tambah perkataan tentu. Okey. Tentu ini sebenarnya ialah dia merujuk kepada 1 kilogram. Itu nak awak kena tahu. Jadi kalau simbolnya adalah L. Okey. Apa maksud haba pendam tentu? Kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa. Apa maksud perubahan fasa? Sama ada pepejal menjadi cecair ataupun cecair menjadi gas. Itu bagi perubahan fasa. Tanpa perubahan suhu. Maksud kat sini, contohnya kat sini . Pepejal nak tukar jadi cecair. Okey. Ini proses dia panggil peleburan. Okey, tapi suhu meningkat tak? Suhunya tak meningkat, sama 0 darjah Celsius, tak berubah. Yang ini dipanggil sebagai haba pendam tentu. Okey, haba pendam tentu ini terbahagi kepada dua. Haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu penguapan. Ini apa ni? SLH ni apa? Ini adalah bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris, muatan haba tentu dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai specific latent heat. Dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai muatan haba tentu. Okey, boleh? Jadi kalau contohnya muatan haba tentu pelakuran. Pelakuran tu yang mana? Pelakuran ni adalah semasa peleburan. Peleburan ni contohnya mana? Peleburan. Contohnya dekat sini. Padam dia supaya awak nampak. Ni. Okey. Peleburan ni dekat sini. Yang ini haba pendam tentu dipanggil sebagai haba pendam tentu pelakuran. LF. Haba pendam tentu pelakuran. Okey. Okey. Kemudian ini sama juga, sama ada dia bebas ataupun dia serap. Bergantung. Kalau dia bebas tu maksudnya pepejal menjadi cecair ataupun cair menjadi pepejal. Ini adalah haba pendam tentu pelakuran. Okey. Kalau haba pendam tentu penguapan, mana satu? Dia adalah diserap semasa yang ni. Yang ini melibatkan haba pendam tentu penguapan. Penguapan ni maksudnya kat sini sama ada dia tukar, kalau dia serap cecair menjadi gas, kalau dia terserap, kalau bebas gas menjadi cecair. Okey, itu adalah pendam tentu penguapan. Jadi mesti ada perkataan 1 kg tanpa perubahan suhu. Tak apa, nanti kita tengok soalan supaya awak faham ya. Sekarang ni awak macam sama-sama saja, tapi tak apa. Nanti cikgu akan jawab. Okey.
Jadi kat sini kita akan jumpa satu formula yang melibatkan haba pendam tentu. Formulanya adalah Q sama dengan ml. Okey, Q sama dengan ml. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, Q itu apa? Q itu adalah kuantiti haba. Sama ada kita bebas ataupun kita serap, unit joule. M tu jisim. Okey, L ni adalah muatan haba pendam tentu. Okey, contoh kat sini ya. Okey, awak tengok Sekarang ni 1 kilogram ais, suhunya 0 darjah Celsius. Okey. Yang kedua, kita ada 1 kilogram air, suhunya 0 darjah Celsius. Kalau awak perhatikan di sini, berlaku tak perubahan suhu? Iman Nina, jawab. Berlaku tak perubahan suhu? Tak, bagus. Tak berlaku perubahan suhu. Jadi bila tak berlaku perubahan suhu, sekarang ini formula yang kita pakai adalah melibatkan haba pendam tentu. Dekat sini kita pakai haba pendam tentu. Mengapa kita tak? Sebab apa dekat sini? Dia hanya merubah fasa. Fasa tu apa? Fasa tu maksudnya kat sini pepejal, kat sini cecair. Pepejal cecair tu dia punya fasa lah. Tapi suhu tak berubah. Sekarang kita pakai haba pendam tentu. Formulanya adalah Q sama dengan ml. Okey. Okey. Awak tengok, sekarang ini cecair yang 1 kilogram cecair, kat sini 100 darjah Celsius. Okey, Lokman. Berlaku tak perubahan suhu dekat sini? Antara cecair 1 kilogram antara ni. Berlaku tak perubahan suhu? Lokman, ada Lokman? Tidur Lokman ni. Ain? Ain Fakihah? Berlaku tak perubahan suhu kat situ? Daripada nombor 2 ke nombor 3. Cikgu buat nombor yang senang. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Daripada 2 ke 3 ni. Berlaku perubahan suhu tak? Ya, berlaku perubahan suhu. Dekat sini, berlaku perubahan suhu. Kemudian, Alia Nadira. Berlaku tak perubahan fasa? Nombor 2 ke nombor 3? Tak, bagus. Sebab fasa tu cecair dengan cecair. Fasa tak berubah. Yang berubah adalah suhu. Sekarang kita pakai muatan haba tentu. Tadi haba pendam tentu, sekarang muatan haba tentu. Jadi muatan haba tentu formulanya adalah Q sama dengan MC theta. Ingat, tak boleh pakai QML lah. QML tu hanya untuk haba pendam tentu je. Okey. Nombor 3 ke nombor 4. Sekarang ni awak tengok. 3 ke 4 ni, suhu berubah tak? Amjad. Amjad. Suhu berubah tak? Ya, tak. Jadi, kat sini, suhu tak berubah. Yang berubah hanyalah fasa daripada cecair menjadi gas. Jadi, kat sini, awak kena pakai haba pendam tentu. Jadi, haba pendam tentu, dua punya formulanya Q sama dengan ml. Okey, nanti cikgu akan ajar. Sekejap pakai QML, sekejap pakai MC theta, sekejap QML. Nanti cikgu ajar. Okey, tak apa, jawab jangan risau. Nanti kita akan tengok soalan, kita akan faham. Okey, kalaulah dia melibatkan alat pemanas. Contohnya iron, pemanas elektrik, pemanas air tu kan. Pemanas air macam yang macam tu. Ini panggil alat pemanas lah. Dia akan guna formula tadi Q sama dengan ml kan. Jadi sekarang ni dia akan pakai PT sama dengan ml. P itu apa? P itu adalah power. Power tu dalam bahasa Inggeris adalah kuasa. Bahasa Melayu adalah kuasa. Okey, kemudian L itu adalah haba pendam tentu. Okey, haba pendam tentu. Okey. Kita akan tengok soalan. Azim, gambar cikgu ada lag tak Azim? Ada lag sikit ni rasa kan? Komen sikit Azim.
Skrin okey, jelas? Okey, tak apa. Dia ada lag sikit tapi tak apa ya. Okey. Kita tengok latihan. Okey, latihan yang melibatkan haba penam tentu. Okey, cikgu